Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tentang sistem yang telah kami buat untuk mini project programming. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ashman, nombor matrik 2017 dan partner saya. Saya Syed Fikri bin Syed Ahmad, nombor matrik 2025. Sistem yang kami buat untuk mini project ini adalah room booking system untuk Grand Lexus Hotel yang terletak di Port Dickson. Antara objektif sistem ini dibuat adalah seperti berikut. Yang pertama, to make it easier for customer to book a room or make reservation. Sistem ini dibuat untuk memudahkan lagi pelanggan untuk menempah bilik ataupun membuat apa-apa tempahan. Yang kedua, to calculate the total price after sum up package price either with breakfast or not. Maknanya di sini, sistem ini akan mengira jumlah bayaran yang perlu dibayar oleh pelanggan setelah ditambahkan dengan harga package sama ada berserta breakfast ataupun tidak. Yang ketiga, to display receipt after payment be made. Antara juga tujuan sistem ini dibuat adalah untuk memaparkan resip setelah bayaran dibuat. Tujuan resip ini dipaparkan adalah untuk sebagai bahan bukti penempahan telah dibuat dan juga bukti bahawa bayaran telah dijelaskan. Jika ada berlaku apa-apa masalah teknikal, staf ataupun pelanggan boleh menjadikan resip ini sebagai rujukan. Seterusnya, kita akan beralih kepada program summary ataupun ringkasan program. Terdapat beberapa prosedur yang perlu dipatuhi supaya sistem ini dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, display system name, di mana ia akan memaparkan nama sistem kami terlebih dahulu, iaitu room booking system. Yang kedua ialah key in staff details, di mana staf yang berurusan pada ketika itu akan memasukkan namanya, staff ID dan tarikh hari tersebut. Yang ketiga ialah display hotel details, di mana ia akan memaparkan nama hotel kami itu iaitu Grand Lexus Hotel yang terletak di Port Dickson dan nombor telefon kami. Yang keempat ialah key in available room, di mana hotel kami menawarkan dua jenis bilik, iaitu yang pertama ialah family room dan yang kedua ialah private room. Staf akan key in bilik apa yang tersedia untuk customer kami pilih. Yang kelima ialah key in each package price, di mana staf kami akan memasukkan harga bagi setiap package. Tujuannya adalah kerana harga package itu boleh berubah bergantung kepada hotel itu sendiri jika mereka ingin menawarkan diskaun pada hari-hari tertentu seperti hari perayaan hari Christmas. Yang keenam ialah key in customer details, di mana staf kami akan memasukkan butir-butir mengenai pelanggan kami yang termasuk nama mereka, nombor telefon, nombor IC, bilangan tetamu, bilangan malam yang ingin mereka menetap dan tarikh mereka check-in. Yang ketujuh, key in customer package code. Staf perlu memasukkan kod package yang dimahukan oleh pelanggan. Hotel kami menawarkan 3 package bagi family room ataupun bilik keluarga, iaitu package A, B dan C. Package A, package premium, package B, package standard dan package C adalah package ekonomi. Bagi private room pula ataupun bilik persendirian, hanya terdapat 2 package, iaitu package D dan package E, di mana package D adalah package premium dan package E adalah package standard. Yang ke-8, calculation. Staf tidak perlu mengira jumlah bayaran secara manual. Sebab apa? Sebab sistem itu sendiri yang akan mengira jumlah bayaran yang perlu dijelaskan oleh pelanggan, termasuk dengan cukai serta dengan baki yang perlu diberi semula kepada pelanggan tersebut. Yang ke-9, display receipt. Sistem akan memaparkan resip setelah bayaran dibuat.
Tujuan resit ini dipaparkan adalah sebagai bukti penempahan dan bukti bahawa pembayaran telah dibuat. Staf ataupun pelanggan itu sendiri boleh menjadikan resit ini sebagai rujukan. Akhir sekali, key in if there is another customer or not. Staf perlu memasukkan jika ada pelanggan seterusnya ataupun tidak. Jika ada, sistem akan loop daripada awal iaitu loop daripada poin yang ketiga iaitu display hotel detail sehinggalah step yang ke-9 iaitu display receipt. Jika tidak ada, sistem akan memaparkan thank you for your time dan berhenti sampai di situ sahaja. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Okey, sekarang kita akan beralih kepada program kami di PyCharm. Okey, seperti yang anda boleh lihat, inilah program kami bagi room booking system. Okey, seperti yang saya sebutkan tadi pada program summary, inilah prosedur-prosedur yang ada untuk program ini. Okey, yang pertama ialah display system name, iaitu nama sistem kami sendiri, iaitu room booking system. Yang kedua ialah key in staff details, di mana staff akan key in namanya, staff ID dan tarikh pada hari tersebut. Kemudian ia akan memaparkan hotel details, iaitu nama hotel kami Grand Lexus Hotel yang terletak di Port Dickson dan nombor telefon kami. Seterusnya, key in available room, iaitu kami menawarkan dua jenis bilik iaitu family ataupun private. Dan seterusnya ialah key in each package price, di mana kami terdapat 3 package dan ketiga-tiga package itu mempunyai harga yang berbeza mengikut standardnya. Seterusnya ialah key in customer details, di mana termasuknya lah nama customer itu sendiri, nombor IC, nombor telefon, bilangan tetamu, bilangan malam dan tarikh mereka check-in. Seterusnya, staf perlu memasukkan kod package yang dimahukan oleh pelanggan. Selepas itu, staf juga perlu memasukkan jika pelanggan tersebut mahukan package sarapan pagi ataupun tidak. Selepas itu, sistem akan memaparkan resit beserta baki yang perlu diberi semula kepada pelanggan tersebut. Akhir sekali, staf perlu memasukkan jika ada pelanggan seterusnya ataupun tidak. Jika ada, sistem akan memaparkan welcome new customer dan loop semula daripada available room hingga ke display receipt. Jika tidak pula, sistem akan memaparkan thank you for your time dan sistem akan berhenti sampai di situ sahaja. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.